Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Takwa dan tawakal adalah penawar hati, pada muka surat 36. Ingatlah, baiknya hati itu dengan takwa dan tawakal kepada Allah, dengan tauhid mengesakan Allah, dan ikhlas dalam semua amalan kamu. Rosaknya amalan kerana tiada semua itu. Umpama hati itu umpama seekor burung yang terkurung di dalam sangkar yang kukuh, atau seperti permata belian yang disimpan di dalam peti yang kukuh, di dalam peti yang teguh, atau seperti wang yang disimpan di almari yang berkunci. Yang penting itu adalah burungnya, bukan sangkarnya, atau permata beliannya, bukan petinya, atau wangnya, bukan almarinya. Ya Allah, ya Tuhanku, sibukkanlah semua anggota badan kami untuk membuat ketaatan kepadamu. Biarkan hati kami benar-benar kenal kepadamu, dan jadikanlah kami sepanjang hayat kami beribadat kepadamu, biar malamnya ataupun siangnya. Dan kumpulkan kami dengan mereka yang telah mendahului kami dari kaum yang salihin. Berikan kami rezeki dan kurnia seperti yang Engkau berikan mereka, dan perhatikanlah kami seperti yang Engkau berikan perhatian kepada mereka. Amin. Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita bermuhasabah, mengenali diri kita dan mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Maka kekuatan kita itu pada hati, di mana hati menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah kita bacakan hadis sebelum ini, iza salahat salahal jasadu kullu. Bila mana hati itu baik, maka seluruh anggota badan itu baik. Bererti kalau sekiranya hati itu jahat, maka anggota akan menjadi jahat. Mulut jadi jahat, tangan jadi jahat, kaki jadi jahat, kerana bermula daripada hati. Tetapi bila mana hati itu baik, mulut jadi baik, tangan jadi baik, kaki jadi baik, semuanya menjadi baik. Kerana itu bila seorang berkata, walaupun tangan saya jahat, walaupun mulut saya jahat, hati saya baik, kita katakan bagaimana mungkin? Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila hati baik maka seluruh jasad baik. Bila hati rosak maka seluruh jasad rosak. Maka bagaimana nak kuatkan hati? Hati itu dikuatkan yang pertama dengan takwa. Maksud takwa ialah melaksanakan segala perintah Allah. Maka itulah makna takwa. Baik dalam hal-hal ibadat yang bersifat wajib, dan termasuk hal-hal ibadat bersifat sunat, meninggalkan yang haram, dan termasuk meninggalkan yang makruh. Maka dengan itu hati menjadi kuat. Yang kedua, hati menjadi kuat dengan tawakal. Bila mana benarnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni penggantungan pada Allah. Kerana kebiasaan kita lihat hati ini, kita cenderung pada orang, kita bergantung pada orang. Bahkan kita menginginkan sesuatu
yang ada pada makhluk. Maka hati seumpama ini tetap lemah sehingga bertawakal pada Allah. Kerana itu Allah menyebut dalam Al-Quran, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah maka hendaklah bertawakal sekalian orang beriman. Bila orang-orang yang beriman itu benar-benar penyerahannya kepada Allah, maka barulah datang kemenangan. Kemenangan yang pertama, Allah kuatkan hati kita. Kemenangan yang seterusnya, Allah gembirakan hati kita. Kemenangan yang kemuncak, Allah tenangkan hati kita walau dalam apa situasi keadaan sekalipun. Kemudian hati ini kuat dengan mentauhidkan, mengesakan Allah SWT. Kerana hati ini tidak boleh bergantung dengan banyak perkara. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tak jadikan bagi seseorang itu ada dua hati. Maksudnya dua pergantungannya, dua pengharapannya, dan juga untuk dia beriman dengannya. Cuma satu hati. Maka kerana itu orang yang beriman dengan Tuhan-Tuhan yang banyak, beriman dengan patung-patung dan sebagainya, apa kesan dan apa akibatnya? Hatinya tidak konsisten. Dia tak tahu dia nak khidmat pada siapa. Kerana hati ini adalah kesempurnaan perkhidmatan seorang hamba. Perkhidmatan seorang hamba kepada tuannya. Tuan-tuan, kita tak mungkin punyai 5-6 majikan. Tak mungkin kita dapat ataupun kita boleh serahkan hati kita pada 2-3 orang manusia. Hati ini tetap sifatnya cuma nak bergantung pada satu, pengesaan. Kali itu kalau kita bercontoh, seorang misalnya dia ada banyak majikan. Dia ada supervisornya, dia ada managernya, dia ada bosnya, GM-nya dan sebagainya. Maka kita lihat dia tahu bahawa kalau supervisornya kecil dia kuasa, walaupun berkuasa atas dia. Dan dia tahu managernya pun masih kecil kuasa. Dan dia tahu yang atas lagi, CEO dia lagi tinggi kuasa. Kerana itu tuan-tuan sekalian, bila mana kuasa kita tahu yang berkuasa mutlak ini Fulan bin Fulan misalnya, lalu hati kita cuma terus pada dia. Kalau yang ni buat silap, even kita nampak supaya dia buat silap, kita akan mengadu pada bos, walaupun di atas pada kita. Sebab hati kita cuma cenderung pada satu. Maka kerana itulah mengesakan, meletakkan pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu meletakkan pengesaan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan hati itu kuat. Tetapi sekiranya kalau sekiranya hati itu kita letak pergantungan pada orang tu, orang ni, hati kita makin lama makin lemah, makin tidak kuat. Kemudian kata Syekh lagi, ialah hati itu ada ikhlas dalam semua amalan. Tuan-tuan sekalian, bila kita buat amalan dan kita tidak ikhlas, amalan tu tak sampai ke hati. Jangan kata sampai pada Allah, dia tak sampai ke hati. Dia tak boleh kuatkan hati, dia tak lagi gembirakan hati. Kerana setiap amalan-amalan akhirat fungsinya untuk menguatkan hati. Dan daripada hati itu wujudnya kekuatan kerohanian yang sebenar. Tetapi kalau sekiranya amalan tadi tidak ikhlas, umpama kita makan tak sampai ke perut, maka bagaimana mungkin kita boleh kenyang? Umpama kita minum tak sampai ke perut, maka semua benda yang kita kata tak kesampaian, maka kita tak akan rasa kenikmatan. Umpama tuan-tuan kita nak musafir daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Perlis sebagai contoh. Itu kehendak kita. Di sana di Perlis kita ada orang kita nak jumpa, orang kita sayang sebagainya. Tiba-tiba kita breakdown di tengah jalan.
Naik KL dekat Perak rosak. Apakah kita rasa berseronok? Tak seronok. Sebab apa? Sebab tak sampai. Kerana kita dah bila mulakan perjalanan, kita nak sampai. Maka demikian ikhlas. Ikhlas ini satu amalan yang kita nak sampai pada Allah. Tiba-tiba bila mana kita beramal tak sampai pada Allah, maka amalan itu sebelum dia tak sampai pada Allah, dia tak sampai ke hati. Bila tak sampai ke hati, dia tak mungkin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini di antara kita katakan 4 kekuatan: takwa, tawakal, tauhid dan juga ikhlas. Kalau tak ada 4 perkara ini, maka rosak semua amalan. Walau bagaimana comel, cantik amalan, maka perumpamaannya, kata Syekh Abdul Qadir, umpama begini: burung dalam sangkar. Walau sekiranya sangkar itu bagaimana cantik, mahal, yang pentingnya ialah burungnya. Sangkar yang cantik, yang mahal ini tiada nilai kalau tak ada burung tadi. Umpama permata dalam peti, walau bagaimana hebat peti tadi, kotak tadi, kalau kosong permata, maka tak ada indah lagi kotak. Dan umpama juga ialah wang dalam almari, ataupun kita sebut wang dalam peti besi. Kita beli peti besi kita mahal. Harga berapa peti besi? 30,000 daripada Jerman. Memang canggih. Sistemnya sistem canggih. Namun kalau di dalam ni tak ada duit, apa nilai 30,000 tadi? Tak ada nilai. Orang perempuan misalnya beli beg sandal, beli beg tangan, handbag, mahal handbag. Dia nama macam-macam lah. LV-nya, Michael Kors-nya, Birkin-nya. Ini jenama jam popular, terkenal, harga puluhan, ratusan ribu. Tapi kalau dalam tu tak ada duit, apa nilai beg tu? Beg tu tak ada nilai sebenarnya. Walaupun kita beli dengan penjenamaan, dengan harga yang mahal, tapi dalam tu kosong, tak ada duit. Ini kalau peraguk curi, dia ragu beg tadi, dia buka kosong, dia buang beg. Tak ada lagi kita jumpa peraguk, dia ragu beg. Dia nak ragu apa yang ada dalam beg. Sama juga syaitan dan iblis, dia nak ragu apa yang ada dalam hati kita. Dia bukan nak ragu benda luar tu. Kita nak solat, biar solat. Kita nak haji, biar haji. Tetapi dia rosakkan keikhlasan, dia rosakkan ketakwaan, dia rosakkan ketauhidan, dia rosakkan tawakal. Maka intipati tadi yang hilang. Maka bila intipati tadi yang hilang, tuan-tuan sekalian, maka tak ada apa nilai. Kan itu kita lihat ramai orang pada gambaran zahirnya mereka cuba sempurnakan. Mereka kata, ustaz, kita ke masjid mesti lawa. Betul. Pakai serban, pakai jubah, ni pakai tudung macam-macam jenis. Semua jenis kita ada. Bila orang kata, oi mahal awak beli ni, tak apa, kita kan nak ngadap Allah, kena yang mahal-mahal. Bagus. Tetapi bila sampai kepada hati, kita tidak memberikan haknya sendiri. Pada hak fizikal, Masya Allah, kita beri hak dia. Lalu kita gunakan agama untuk menjustifikasikan hak itu. Tetapi pada hal yang paling utama dan paling penting, iaitu berkait dengan hati kita, tiba-tiba kita buat sambil lewat. Kita biarkan hati kita rosak dengan riak, dengan sombong, dengan sifat mazmumah. Kita biarkan. Maka bila mana kita biarkan, maka menyebabkan hati kita sakit. Kemudian Syekh sesudah beri muhasabah yang mudah pada kita tentang hati. Maka sebagaimana biasa, kalau kita lihat metod pengajian Syekh, ialah dia akan mengakhirinya dengan doa. Tuan-tuan, ini kekuatan kita. Jangan lupa doa. Macam mana pun kita rasa sempurna ibadat kita, sempurna amalan kita, kuat fizikal tubuh badan kita, sempurna ilmu kita, ia takkan sempurna melainkan dengan berdoa kepada Allah yang menunjukkan suatu perhambaan, menunjukkan kerendahan, menunjukkan kita melihat semuanya itu bukan daripada kita, daripada Allah. Lalu Syekh berdoa, ya Allah, sibukkan anggota badan kami membuat ketaatan kepada-Mu. Tuan-tuan, biar anggota badan kita ini sibuk taat pada Allah. Biar setiap ruang dalam fizikal kita, ruas dalam setiap sendi-sendi kita tunduk beribadat kepada Allah.
Kerana dengan cara tersebut kita akan dimuliakan. Kemudian kata Syekh lagi, biarlah hati kami benar-benar kenal Allah. Tentang fizikal kita benar-benar kenal makhluk. Sebab itu kita nak biar makhluk nampak lawa-lawa, cantik-cantik, sempurna. Tapi hati kita tak kenal Allah. Sebab itu kita biarkan hati tak lawa, hati tak cantik. Kita minta, ya Allah, jadikan hati ini mengenalimu sehingga kita boleh menghiasi hati kita dengan sebenar. Dan jadikan sepanjang umur kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kumpulkan kami bersama dengan orang-orang soleh. Kata ini yang diajak oleh Allah. Kalau kita tengok Nabi Allah Yusuf AS, waktu Allah Ta'ala sempurnakan nikmatnya dengan kedatangan kembali ayahnya daripada Filistin dan berkumpul kembali adik-beradiknya dengan semangat persaudaraan silaturahim. Ketika itu Yusuf berdoa, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dalam surah Yusuf ayat 101. Ya Allah, matikan aku Islam dan himpunkan aku bersama orang soleh. Tuan-tuan, kenapa kita nak dihimpunkan dengan orang soleh? Kita manusia tak boleh hidup seorang. Sama ada kat dunia, hatalah sampai ke akhirat kelak. Kita nak orang-orang yang sentiasa mendampingi kita. Tapi yang damping kita ini bukan yang susahkan kita. Yang damping ini menyenangkan kita. Mereka di kalangan orang soleh. Umpama kita kat dunia lah tuan-tuan. Kalau kita ada kawan, dia ni suka berhutang tak bayar, kawan suka mengutuk, ya namanya kawan, suka merendahkan kita, kawan yang suka menyusahkan kita dan lain-lain. Kita tak suka kawan macam ni walaupun kita nak kawan. Tapi kita jumpa kawan yang tolak ansur, kawan yang boleh bantu, yang boleh tolong, yang boleh gembirakan kita, yang boleh beri manfaat. Kita senang dengan kawan macam ni. Kita rasa gagah, kita rasa kuat, kita rasa sempurna. Maka akhirat kelak, kawan-kawan ini menandakannya apa? Menandakan kita tidak silap, melakukan kesilapan di dunia. Kerana apa pun kesilapan yang kita buat kat dunia, kita akan menyesal akhirat kelak. Tetapi bila kita berkawan di dunia dan berkawan akhirat, berarti kita tak buat kesilapan dalam hal itu. Kerana itu kita dipesan cari kawan-kawan soleh. Perbanyakkan kawan soleh. Tuan-tuan, daripada sekarang unfriendkan kawan tak soleh, unfriendkan dia. Ya, kita boleh kenal, boleh sapa, tapi bukan kawan kita. Bukan orang yang akan masuk dan keluar rumah kita. Bukan orang yang makan bersama dengan kita. Bukan orang yang kita mendengar nasihatnya atau kita memberi nasihat kepadanya tanpa dihargainya. Maka kita nak kawan-kawan yang benar-benar dikatakan sifat-sifat yang demikian. Bila begitu sifat, kita akan nanti akhirat kita tahu kita tak tersilap. Kerana ramainya kawan-kawan soleh. Kemudian katanya lagi, ya Allah, jadikan kami boleh beribadat sepanjang hayat kami, siang, malam, pagi, petang. Kerana tuan-tuan lihat, ada orang dia boleh buat ibadat siang, malam tak boleh. Ada yang buat ibadat malam, siang tak boleh. Ada orang boleh buat ibadat mingguan je, hari Jumaat boleh. Ada yang boleh buat ibadat tahunan, hari raya je. Kita tidak mahu macam tu. Kita nak, kita boleh buat ibadat setiap hari. Siang boleh, malam boleh. Pagi boleh, petang boleh. Sihat boleh, sakit boleh. Kaya boleh, miskin boleh. Sibuk boleh, lapang pun boleh. Dengan kata lain, semua boleh. Suatu benda yang berterusan. Kerana ibadat itu ialah cara hidup kita. Ibadat bukan tukusun muayyanah, bukan ritual-ritual yang tertentu. Tapi ia perjalanan hidup. Makan minum kita, duduk baring kita, tidur baring kita, duduk berdiri kita, bekerja berehat kita, bermain, bersukan, berhibur kita, semuanya ibadat. Ini yang kita nak, supaya seluruh kehidupan kita adalah ibadat kepada Allah SWT. Kemudian kata Syekh, berikan kami rezeki dan kurnia sebagaimana engkau berikan pada orang soleh. Tentu kita nak apa yang Allah beri pada sahabat-sahabat Nabi SAW, apa yang Allah beri pada para tabi'in, pada tabi'in, para ulama salafus soleh, para ulama khalafus soleh, melainkan kita juga dapat benda yang sama. Kita nak kebaikan, kebahagiaan. Kalaulah Allah berikan kekhusyukan pada orang dulu, kita juga inginkan kekhusyukan. Kalau Allah Ta'ala berikan sifat pemurah kepada orang dahulu, kita pun nak sifat pemurah sebagaimana orang dahulu. Kalaulah Allah berikan sifat suka berkorban orang dahulu, kita pun nak juga. Kerana mereka sudah dipuji Allah, terbukti amalan di sisi Allah Ta'ala.
Amalan kita tuan-tuan bila sama dengan orang baik, berarti kita baik. Sebab itu syair kata tashabbahu bil kiram illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kiram falahu. Ikutlah orang-orang baik, tirulah orang-orang baik walaupun kamu tak sempurna sebagaimana mereka. Kerana mengikuti mereka satu kejayaan. Kalau kita tengok imam ni mesti tarawih. Bila imam tu cuba ikut imam Mekah walaupun tak bunyi Mekah, bunyi macam pasir gudang je, bunyi macam pasir berdengung je misalnya, tapi kita tahu dia usaha untuk jadi imam Mekah, kita dapat fee jugalah sikit. Kita pun cuba macam imam Mekah lah, kat bismillah tadi. Artinya bila meniru tadi, orang nampak kita sedang meniru seorang yang baik. Lalu orang tetap berikan penghargaan tersebut. Tiru. Kadang-kadang tuan-tuan kita pakai jersey dia, tiru pemain bola terkenal dengan jersey dia. Pun nampak, jersey pakai yang sekian-sekian. Apatah lagi kalau kita cuba meniru orang soleh. Dan kita nak apa yang Allah beri pada orang soleh, Allah berikan pada kita. Kemudian kata Syekh, ya Allah perhatikan kami. Ra'ina. Maksud perhatikan kami tuan-tuan sekalian ialah, andai kata kita silap, kita salah, Allah ilhamkan teguran-teguran. Sama ada melalui mimpi-mimpi yang menjadi alamat orang beriman, atau mulut-mulut orang soleh, sahabat-sahabat yang baik, atau datang daripada bala-bala Allah yang memberi peringatan kepada kita. Jatuh kita, luka kita, bankrupt kita, rupanya peringatan Allah untuk kita. Sebab Allah sedang perhatikan kita. Mu dulu masa senang lupa pada aku susahkan kamu. Maka kita pun ingat balik, ya Allah, dulu aku senang, aku lalai, tak keluar zakat, tak bantu, tak tolong. Maka aku berazam untuk jadi lebih hebat pada itu. Akhirnya bila kita kaya kembali, kita pun tak buat kesalahan yang sama. Kenapa? Kerana Allah dah tegur kita. Tiba-tiba kita sakit, dulu masa sihat tak menghargai menuntut ilmu, tak pandang pun menuntut ilmu ni ada apa-apa. Bila sakit, baru kita tahu, ya Allah, kalau dahulu aku menuntut ilmu, banyak fadilat kelebihan. Maka Allah sihatkan kita kembali untuk melihat apakah benar apa yang kita katakan. Maka itu tanda teguran Allah. Allah bila tegur kita, seorang tadi tak akan ulang balik kesalahan dia. Dan ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak akan dipatut orang beriman dalam satu lubang dua kali. Tak akan dipatut. Ini adalah doa-doa kita. Dan ini peringatan muhasabah Syekh Abdul Qadir Jilani. Moga-moga tuan-tuan sekalian, kita benar-benar menjaga hati kita, menguatkan hati kita dengan takwa, menguatkan hati kita dengan tawakal, menguatkan hati kita dengan tauhid, yang pergantungan, menguatkan hati kita dengan keikhlasan pada Allah. Dan benar-benar kita menghiaskan hati kita sebagaimana kita menghiaskan fizikal kita. Dan doalah pada Allah, kerana kita dah sebut, man lam yas'alillah yaghdab alaih, yang tidak berdoa pada Allah, Allah akan murka padanya. Doa tanda kita tunjukkan kelemahan. Kerana itu dalam bulan Ramadan ini disunatkan kita perbanyakkan doa. Bahkan bila kita baca ayat-ayat daripada ayat 183 tentang puasa, sehingga bila kita baca pada ayat 186 dan 185, 186, itu ayat berkait dengan ibadat doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, bila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Dekat untuk dimunajat, untuk didoa, untuk diharap, untuk digantung. Akan ku perkenankan doakan, akan ku mustajabkan, asalkan kamu terus patuh taat kepadaku. Kata ini antara kelebihan bulan ini. Mudah-mudahan kita mendapat semua kemuliaan ini. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.